A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia, datuk-datuk, yang berusaha pengarah-pengarah, yang berusaha doktor, tuan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang telah berbesar hati dan juga memberi kerjasama untuk menghadiri webinar yang kita anjurkan pada kali ini, iaitu webinar Kospa Sasat. Terlebih dahulu izinkan saya memberi sedikit pengenalan kepada webinar kita hari ini. Webinar Kospa Sasat hari ini telah dianjurkan bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim, iaitu HKKM. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim ini telah diwujudkan sejak tahun 2021 atas inisiatif Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana di bawah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, yang juga disambut bersempena dengan World Ocean Day yang disambut di seluruh dunia. Untuk HKKM ini disambut di Malaysia pada setiap 6 Jun setiap tahun. Dan pada kali ini bersempena dengan HKKM tahun 2023, kami di Bahagian Cari Lambat dan Bantuan Bencana akan menunjukkan webinar bertajuk Kospa Sasat, Teknologi Terkini Pengesanan Kecemasan, dan akan disampaikan oleh Lieutenant Maritim Faizal bin Othman. Mohon saya berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan Lieutenant Faizal. Lieutenant Faizal merupakan seorang pegawai di Malaysia MIMCC, iaitu Malaysia Mission Control Center. Malaysia Mission Control Center ini merupakan satu bahagian yang menguruskan pengurusan pengesanan isyarat Kospa Sasat yang akan diterangkan kemudian. Dan beliau telah bertugas di MIMCC ataupun BCMPB ini sejak pada tahun 2014. Dan beliau merupakan seorang kelahiran Besut, Terengganu, telah berkahwin dan memiliki VOA Honours in Geography daripada University Science Malaysia. Dan beliau telah memulakan khidmat di dalam maritim sejak tahun 2010 melalui latihan di pusat latihan. Dan seterusnya pada 2011 beliau memulakan khidmat di KM Marlin, iaitu kapal maritim Marlin di Lumut, Perak. Sebelum Tuan Sapri mohon mute mikrofon Tuan Sapri. Assalamualaikum Tuan Sapri. Baik, saya teruskan. Pada tahun 2013, Lieutenant Faizal telah ditempatkan di bahagian cari lamat dan bantuan bencana, dan seterusnya pada 2016 beliau memulakan tugas di Malaysia Mission Control Center sebagai pegolong pengarah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Lieutenant Faizal bin Othman untuk menyampaikan webinar beliau yang bertajuk Kospa Sasat, Teknologi Terkini Pengesanan Kecemasan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Boleh nampak saya punya slide? Ya, boleh nampak Tuan, jelas.
Okey, saya teruskan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator, iaitu Lieutenant Madya Rezal, selaku moderator kita pada hari ini. Yang berbahagia Datuk yang berusaha pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah maritim negeri, pegawai-pegawai kanan FMM, kaki tangan jabatan dan agensi, sahabat-sahabat komuniti maritim seluruh Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya dan keizanannya kita dapat berkumpul dalam program webinar yang dirancang pada hari ini yang bertajuk kos pasasat teknologi terkini pengesanan kecemasan yang akan disampaikan oleh saya Lieutenant Martin Muhammad Faizal bin Osman sebagai penolong pengarah di Malaysia Mission Control Center ataupun MyMCC. Okey, untuk skop webinar kita pada hari ini, saya akan mulakan dengan pendahuluan iaitu berkenaan dengan biodata. Saya rasa yang ini saya tak perlu nak ulang, saya just sekali lalu sebab Tuan Moderator dah maklum. Yang kedua adalah berkenaan dengan pengenalan dan struktur sistem kos pasasat. Saya yakin tuan-tuan yang hadir pada hari ini yang ramai lagi tak dengar apa itu kos pasasat dan saya target selepas tuan-tuan hadir pada webinar hari ini, tuan-tuan tahu apa itu berkenaan dengan kos pasasat. Dan yang ketiga saya akan share berkenaan dengan second generation beacon ataupun teknologi SGB, apa yang dimaksudkan dengan teknologi yang terkini itu yang ada dalam second generation beacon. Yang keempat, kita akan bercerita tentang kepentingan sistem pendaftaran beacon, apa keperluan dia, dan yang terakhir sekali adalah kita akan tengoklah statistik beacon, sama ada statistik pendaftaran beacon di Malaysia dan statistik pengesanan beacon kecemasan di Malaysia. Okey, ini saudara moderator dah terangkan berkenaan dengan biodata diri saya. Sebenarnya saya dalam FMM ni lebih kurang 13 tahun dah berkhidmat dan banyak servis saya ni dekat BCLBB lebih kurang 10 tahun. 4 tahun di HQ dan di MyMCC ni dah 6 tahun. Mungkin tuan-tuan kalau ada soalan yang mungkin saya tuan-tuan yang ada persoalan tuan-tuan boleh tanya saya, and then kalau saya boleh jawab, saya jawab, and then untuk kalau saya tak boleh jawab, mungkin sahabat-sahabat saya yang ada bersama pada pagi ini boleh bantu saya lah untuk saya jawab soalan berkenaan dengan SAR. Okey, bagi meneruskan, mungkin kalau tuan-tuan sebelum hadir pada sesi webinar ni, tuan-tuan akan tertanya-tanya apa benda berkenaan dengan kos pasasat ni. Okey, secara ringkas dia, kos pasasat adalah sistem search and rescue atau operasi mencari dan menyelamat, cari lamat berasaskan satelit yang mengesan distress alert dan sistem penyaluran maklumat, lebih dikenali untuk mengesan dan menjejak lokasi emergency beacon dengan tepat yang diaktifkan oleh pengguna penerbangan maritim dan darat ketika berada dalam situasi kecemasan. Saya yakin sebelum ni tuan-tuan pernah dengar kan sistem sistem MERS 999. Okey, untuk sistem MERS 999 itu adalah macam mana kita nak laporkan kecemasan kita tu
Tak kisahlah sama ada dekat darat ataupun dekat laut. Macam mana kita nak laporkan kecemasan kita tu kepada pihak berkuasa. Jadi untuk kos pasasan ni, kita nak laporkan kecemasan kita tu menggunakan teknologi satelit. Okey. Dan kos pasasan ialah akronim untuk perkataan Rusia. Dia sebenarnya adalah perkataan Rusia. Chemskaya Systema Poiska Every Sudov, yang bermaksud Space System for the Search of Vessel in Distress, ataupun dalam bahasa Melayu dia sistem satelit untuk mencari kapal yang dalam kesusahan. Dan untuk perkataan SARSAT tu adalah akronim bagi Search and Rescue Satellite Aided Tracking, bantuan penjejakan menggunakan satelit mencari dan menyelamat. Okey, itu maksud bagi perkataan KOSPAS SARSAT. Dia kenapa kalau kita dengar KOSPAS SARSAT ni macam satu benda yang pelik lah. Sebab KOSPAS SARSAT ni telah dibangunkan oleh 4 buah negara yang telah digagaskan pada tahun 1979, iaitu negara Kanada, Perancis, Amerika Syarikat dan Rusia ataupun Soviet Union pada waktu tersebutlah, pada tahun 1979. Dan teknologi kos pasasan ni sebenarnya kita dekat Malaysia ni masih barulah. Dia bukan masih baru, maknanya kita baru dapat sistem ni, and then sebenarnya di dunia luar tu operasi menyelamat pertama yang menggunakan teknologi kos pasasan ni berlaku pada bulan September 1982, yang mana satu pesawat penumpang yang terhempas di banjaran gunung, dan sistem ni dapat membuktikan yang tim penyelamat tu dapat mengesan mereka ni, dan alhamdulillah kesemua mangsa tu selamatlah. Dan macam saya cakap tadi, kita kerajaan Malaysia ni berbanding negara-negara jiran kita yang berada di sekeliling. Saya tak nak pergi dekat Europe ataupun ni, kita tengok kepada negara-negara jiran kita di sekitar kita. Kita ni agak terlambatlah sikit untuk menyediakan sistem menyelamat berasaskan satelit ini, dan kerajaan Malaysia telah menyerahkan sistem ni kepada APMM pada 14 Februari 2015, dan ianya merupakan inisiatif tambahanlah daripada sistem-sistem yang lain yang kita ada. Kalau dalam maritim kita ada sistem GMDSS, dan yang saya cakap tadi adalah talian kecemasan 999. Saya yakin tuan-tuan pernah dengar lah. Okey, saya nak cerita sedikit penubuhan sejarah penubuhan MyMCC ataupun sistem kos pasasan di Malaysia. Okey, menggunakan bajet pada rancangan Malaysia yang ke-10 pada 2012, dan pada 2014 kerajaan telah meluluskan, dan sistem ini telah diberi kepada kontraktor firm entiti sediaan berhad pada 2 Jun 2014. Kau jual LK sungguh. Tuan-tuan, maaf boleh mute mic tak? Tapi kalau ke Bersina ke MIC? Mana mic tu? Okey. Saifuddin boleh tolong mute. Okey, saya teruskan. Dan pada tahun 2015 pihak FEM entiti kontraktor yang dilantik telah menyerahkan sistem ini kepada APMM, dan pada hari ulang tahun APMM yang pada tahun 2015,
kita telah merasmikan dan bermulanya kita menggunakan sistem kos pasasan ni, dan setelah hampir setahun lebih kita beroperasi, kita telah melancarkan pendaftaran beacon, sistem pendaftaran beacon secara online yang diperkenalkan pada 31 Mei 2016. Nanti untuk sistem pendaftaran beacon ni saya akan terangkan kepada tuan untuk slide dekat hadapan nanti untuk supaya lebih tuan-tuan faham. Dan pada tahun 2016 juga, pada 28 Disember 2016, kita telah diterima sebagai members of Kos Pasasat. Itu adalah sedikit sejarah mengenai penubuhan MyMCC lah. Okey, setelah kita menjadi members of Kos Pasasat tadi, setelah kita menjadi members, kita telah diletakkan di bawah nodal Southwest Pacific Data Distribution Region bersama-sama dengan AUMCC sebagai lead, dan South Africa, Indonesia, Singapura, Thailand dan kita lah. Dan mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, kenapa sebelum pada kita terima sistem ni pada tahun 2015, macam mana data-data beacon kecemasan yang berlaku dekat SAR region Malaysia, sama ada aviation ataupun maritim. Okey, untuk makluman tuan-tuan, sebelum kita dapat sistem ni pada tahun 2015, negara kita kita adalah sebagai sub point of contact bagi negara Singapura bermula pada tahun 1992 lagi. Tuan-tuan bayangkan berapa lama kita jadi sub point of contact bagi negara Singapura. Dan untuk makluman tuan-tuan, sejak kita jadi POP bagi negara Singapura, segala data-data kecemasan yang berlaku dekat SAR region kita, sama ada aviation ataupun maritim, data tersebut, data beacon kecemasan tersebut akan dapat kepada SIM MCC, Singapore MCC, dan dia akan proses data tu, dan segala data yang tu dia akan bagi kepada kita. Jadi dekat situ kita tengok mungkin kerajaan kita ambil serius benda ni, and then telah membuat perolehan bagi sistem kos pasasat dan ingin menyatakan bahawa kerajaan kita seriuslah untuk memastikan perairan dan negara kita ni selamat, dan dia telah membuat perolehan bagi sistem kos pasasat. Itu sedikit sebanyak mengenai macam mana sistem ni boleh kita terima. Okey, untuk sistem kos pasasat Malaysia ni, kita Malaysia adalah negara ke-44 yang menyertai program kos pasasat dan merupakan negara yang ke-26 yang menyediakan ground segment provider. Apa itu ground segment provider? Nanti dekat next slide saya akan terangkan. Okey, secara asas dia, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya macam mana sistem ni beroperasi. Secara asas dia, sistem ini ada 5 elemen. Elemen yang pertama, secara ringkas dia, dia ada 5 elemen utama. Untuk saya nak bantu tuan-tuan untuk tuan-tuan lebih fahamlah macam mana sistem ini beroperasi. Okey, elemen yang pertama adalah segala amaran kecemasan tu akan hadir daripada 3 jenis beacon. Beacon yang pertama adalah daripada personal locator beacon. Tuan Rauf tuan, mohon mute mic Tuan Rauf. Okey, untuk elemen yang pertama ni, kita ada 3
kita ada, untuk elemen yang pertama ni, kita ada 3 jenis beacon. Okey, beacon yang pertama adalah personal locator beacon, yang mana untuk personal locator beacon ni adalah untuk kegunaan individu ketika melakukan aktiviti, tak kisah aktiviti beresiko sama ada di darat ataupun di laut. Yang mana untuk PLB ni dia adalah universal, dan beacon-beacon ni dia akan memancarkan frekuensi 406 MHz. Dan untuk untuk beacon yang kedua adalah EPIRB, iaitu Emergency Position Indicating Radio Beacon, yang mana beacon ni digunakan untuk kegunaan di laut yang dipasang di kapal atau bot, yang mana mengikut requirement daripada SOLAS, kapal-kapal yang berkapasiti 300 GRT ke atas perlu memasang perlu memiliki sekurang-kurangnya satu beacon EPIRB ni lah. Itu dia punya requirement dia lah. Dan beacon yang ketiga adalah ELT ataupun Emergency Locator Transmitter yang dipasang di pesawat udara. Dan untuk keperluan ELT ni dia ada syarat dia juga mengikut ICAO, yang mana ia telah dimasukkan dalam safety awareness penerbangan. Dan ketiga-tiga beacon ni hanya PLB yang boleh digunakan maknanya PLB ni dia macam universal sikit, yang mana dia boleh digunakan di darat ataupun dekat laut pun boleh digunakan. Maknanya PLB ni dia ada yang kalau dekat pasaran tu dia ada yang waterproof type, ada yang biasa. Jadi terpulang kepada tuan-tuan yang ingin memiliki beacon ni, macam mana tuan-tuan kegunaan tuan-tuan. Dan dekat pasaran kita ada pelbagai beacon PLB ni lah, personal locator beacon ni, dia ada pelbagai jenama lah. Tuan-tuan boleh survey untuk memiliki beacon PLB ni bagi tujuan keselamatan tuan-tuan mengikut kegunaan tuan-tuan lah. Kalau macam kami di Maritim sendiri, kita ada buat pembelian untuk kegunaan anggota kami yang dekat bot, yang mana kita beli beacon ni yang ada waterproofing dan buoyancy, yang mana sekiranya jatuh dekat laut dia boleh terapung lah. Itu bergantung kepada macam mana tuan-tuan nak gunakan, macam mana situasi yang tuan-tuan nak gunakan. Dan tuan-tuan perlu ingat untuk beacon ni, kesemua beacon ni telah kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan pastikan beacon ni mempunyai TAC ataupun Type Approval Certificate yang diluluskan oleh pihak Sekretariat Kos Pasasat, baru baru kita yakin yang mengatakan alat ini boleh memancarkan frekuensi 406 yang boleh diterima oleh sistem Kos Pasasat yang kita adalah. Itu dia punya tu. Okey, itu adalah elemen yang pertama. Okey, elemen yang pertama tuan-tuan kena ingat daripada mana kecemasan ini, dia ada 3, PLB, EPIRB, ELT. Daripada 3 beacon ni sahaja yang boleh memancarkan frekuensi untuk isyarat kecemasan tadi. Okey. Yang kedua, Tuan Faizal, ya. alang-alang tuan dah jelaskan elemen 1 ni. Mohon saya untuk mencelah sedikit untuk mengemukakan soalan yang terdapat di chat. Ada satu soalan daripada Puan Sarah. Dia bertanya, Assalamualaikum Tuan. Pertanyaan, kalau Kos Pasasat ini dapat detect kapal terbang terhempas seperti yang dimaklumkan tadi,
Bagaimana pula dengan kes MH370? Mohon pencerahan. Okey, bagus soalan tu. Sebenarnya kita kerajaan Malaysia selepas berlaku, kalau tuan-tuan tengok kes MH370 berlaku pada tahun 2013 kan. Okey, sebenarnya sistem kos pasar sat ni adalah salah satu inisiatif kerajaan selepas berlakunya kes MH370 dan selepas berlaku kes tu pihak kerajaan telah meluluskanlah untuk agensi yang orang kata yang melaksanakan tugas cari lamat ni, dan dia telah buat pembelian sistem ni dan dia serahkan kepada APMM lah. Itu bagi untuk kes MH370. And then untuk international, seperti yang saya cakap tadi, kita sebelum kita dapat sistem ni pada tahun 2015, kita dijaga oleh Singapore MCC. Tetapi untuk kes MH370, kalau kita ikut airworthiness bagi penerbangan pesawat penumpang, dia sekurang-kurangnya untuk sebuah pesawat penumpang tu ada 3 ELT yang dipasang di kapal terbang tersebut. Tetapi untuk kes MH370 ni, daripada data kos pasar sat sendiri, tiada satu ELT pun yang trigger. Jadi jawapan untuk sebab apa untuk MH370 tu, kos pasar sat sendiri memang tak ada satu data pun yang kesan yang datang daripada ELT ataupun PLB dari pesawat tersebut. Jadi wallahualam, kita tak tahu apa jadi dengan pesawat tersebut. Tapi dari segi kos pasar sat, data-data berkenaan dengan pesawat tersebut memang tak dikesanlah oleh sistem kos pasar sat. Dan hasil daripada kes MH370 tu sendiri, pihak kos pasar sat ni telah kalau saya nak ulas, dia telah mewujudkan satu sistem, kalau tuan-tuan berada dalam bidang tu, dia panggil ELTDT, yang mana kalau dulu saya cuba terangkan kupas lebih dalam. Kalau dulu ELT ni dia akan menghantar trigger ataupun aktif setelah ada hentakan, maknanya dia terhempas. Tetapi disebabkan kes MH370 tu, pihak kos pasar sat telah upgrade dia punya sistem dan telah menyediakan sistem ELTDT, yang mana sistem ELTDT ni, sebab dia orang pelik, kenapa kos pasar sat ni tak dapat detect ELT yang ada dekat MH370 tu. Dia orang telah cipta ELTDT ni, yang mana fungsi dia, kalau sekiranya pesawat tersebut tidak terhempas, tetapi maknanya dia ada transaksi mencurigakan. Contohnya macam tiba-tiba menjunam ataupun tiba-tiba mengubah arah, dia dah start tracking kedudukan kedudukan pesawat tersebut. Maknanya ELT yang ada dekat pesawat tu, dia akan dah start hantar lokasi dia yang terkini kepada ground segment yang dekat darat tadi. Itu. Tapi jawapan dia untuk MH370, memang sistem kos pasar sat ni memang tak dapat detect lah. Dan itu adalah panjanglah jadi pertikaian antara komuniti-komuniti pihak Sekretariat Kos Pasar Sat. Itu jawapan daripada saya lah. Okey, saya teruskan. Okey, untuk saya harap jawapan tadi dapat menjawablah soalan Puan apa? Puan Ayu Puan Sarah. Okey, Puan Sarah. Okey, untuk elemen yang kedua, sistem satelit, yang mana sistem satelit ini yang mengesan frekuensi 406 tadi yang dipancarkan oleh 3 jenis beacon tadi. Okey, yang mana kalau kita tahu sistem satelit ini ada 3 pelopor utamalah.
yang mana kalau sistem satelit GPS daripada US, kalau Galileo daripada Europe. Naskah kelas 1 Nurul Farah mohon mute. Terima kasih. Daripada Europe dan GLONASS daripada Rusia. Dan kesemua sistem ni dia kalau kita belajar sistem satelit ini, sistem ni adalah kalau macam apa beza LIUSA, MIUSA, JUSA tu? Dia adalah satu teknologi. Kalau macam LIUSA, tuan-tuan boleh tengok dia start digunakan pada 1982 lagi. Maknanya teknologi dah lama lah. Dan kedudukan dia dengan permukaan bumi tidak tinggi, lebih kurang dalam 1000 meter daripada permukaan bumi. Okey. Yang kedua adalah JUSA. JUSA ni adalah biasanya digunakan biasanya digunakan untuk mapping ataupun untuk pencerapan cuaca. Itu adalah digunakan untuk JUSA lah. Dan teknologi yang terbaru adalah MIUSA, yang mana MIUSA ni baru je dalam setahun 2 tahun ni yang digunakan sepenuhnya dalam sistem kos pasasat. Okey. Sebab apa saya cerita pasal satelit ni? Okey, untuk satelit ini seperti yang tuan-tuan maklum, kalau macam line telefon kita, kalau line telefon kita berdasarkan pencawangan untuk kita dapatkan line tu. Tetapi untuk sistem kos pasasat ni, frekuensi kecemasan yang kita hantar daripada beacon tadi tu menggunakan sistem satelit. Jadi untuk perkara ni, maknanya kalau kita dalam kecemasan dekat hutan yang tak ada line telefon yang kita boleh call kepada pihak berkuasa. Jadi dengan adanya beacon-beacon ni, kita dapat trigger, maknanya kita dapat hantar amaran kecemasan tu kepada pihak berkuasa. Cuma kalau macam mana beacon tu nak aktifkan, kita kena memastikan kawasan yang kita duduk tu terbuka, yang mana tidak terlindung lah. Kalau tuan-tuan yang daripada maritim, kalau tuan-tuan perasan, kalau dekat kapal, untuk EPIRB tu kenapa dia pasang dekat port and starboard side kapal? Sebab sekiranya kapal tu tenggelam ataupun tu, dia tak nak ada blocking untuk peralatan EPIRB tu hantar frekuensi 406 tadi tu kepada satelit. Sebab kalau ada blocking, tuan-tuan tahu yang untuk beacon-beacon ni dia punya saiz agak kecil dan dia menggunakan bateri lah, dan bateri yang kecil lah. Sekiranya kalau ada blocking, kalau contoh kalau tuan-tuan dekat hutan, tuan-tuan berada dekat yang pokok dia rimbun, jadi alat beacon tadi dia tak dapat nak hantar frekuensi 406 tadi, tak dapat nak burst. Macam itulah dia berfungsi. Dan untuk sistem satelit ni, keseluruhan untuk sistem MIUSA ni, keseluruhan footprint dekat dunia ni akan di-cover lah, tak kisah tuan-tuan berada dekat US ke, dekat mana-mana, insyaAllah kalau tuan-tuan tekan beacon tuan-tuan tu, sistem kos pasasat ni akan terimalah amaran kecemasan daripada tuan-tuan. Okey, saya tertinggal tadi daripada elemen yang pertama tadi. Elemen yang pertama tadi dekat beacon PLB ke, EPIRB ke ataupun LT, dia ada country code. Okey. Apa pentingnya country code ni? Pentingnya country code ni sekiranya tuan-tuan berada, country code Malaysia adalah 533. Sekiranya tuan-tuan trigger, maknanya tuan-tuan pengguna beacon kecemasan, tuan-tuan aktifkan beacon kecemasan tuan-tuan ni dekat luar kawasan tanggungjawab SAR Malaysia,
tak kisahlah sama ada maritim ataupun aviation, kita di MyMCC tetap akan dapat amaran kecemasan tuan-tuan tersebut. Itu pentingnya country code. Maknanya kalau tuan-tuan berada, kalau tuan-tuan contohnya, tuan-tuan gunakan beacon tu untuk memancing dekat kawasan, contohnya dekat Bintulu ke, tetapi tuan-tuan wasak bot, lepas tu tuan-tuan hanyut masuk dalam perairan Brunei ke, sekiranya tuan-tuan aktifkan beacon tadi, and then tuan-tuan pakai country code Malaysia, kita di MyMCC ni akan dapat amaran kecemasan tuan-tuan tadilah. Okey, itu untuk elemen yang kedua, iaitu sistem satelit. Okey, elemen yang ketiga adalah local user terminal, LUT, yang mana sistem ini ground segment provider ni telah dipasang di AMSAS, yang mana kalau tuan-tuan tengok dekat slide, kita ada 6 antena, kita ada 2 antena receiver ground segment ni yang LEOLAT, dan kita ada 4 antena MEOLAT yang mana untuk menerima amaran kecemasan, tuan-tuan hantar daripada beacon tadi ke satelit, dan satelit hantar kepada elemen yang ketiga ni, ground segment ni. Okey, boleh faham Okey, antena-antena ni akan, kalau macam untuk LEOLAT tadi, dia akan menerima data-data kecemasan daripada satelit LEOLAT tadi. Kalau yang MEOLAT ni, dia akan menerima data-data kecemasan yang dikumpulkan oleh satelit MEOLAT tadi. Okey, untuk elemen yang keempat adalah MyMCC, yang mana tugas MyMCC ni adalah mengumpul dan menyebarkan amaran kecemasan yang dihantar oleh 3 beacon tadi itu mengikut bidang tugas masing-masing. Kalau contoh, kalau PLB biasanya kita akan hantar kepada bomber, kita akan hantar kepada polis, ataupun kalau benda tu berlaku dekat airport, kita akan tanya CM lah. Okey, kalau untuk EPIRB sudah pasti APMM sendirilah yang akan bertanggungjawab kepada beacon tersebut, dan kita akan siasat dulu macam mana beacon tu sama ada fast alarm ataupun memang betul-betul in distress. Dan kalau untuk aviation, data yang melibatkan ELT, kita akan hantar kepada pihak yang bertanggungjawab lah, iaitu CM. Jadi mengikut bidang tugas masing-masing, semua data-data kecemasan daripada 3 beacon tadi akan diterima di MyMCC, dan kita akan proses. Sekiranya data-data tersebut didapati distress, kita akan on the spot hantar kepada agensi yang bertanggungjawab. Itu adalah tugas MyMCC lah, kita verify data tu. Dan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan, ini adalah bukan masalah kita saja, tetapi seluruh dunia. Data-data kecemasan mengenai yang kita terima dekat MyMCC ni lebih kurang 98% adalah fast alarm. Sama juga, dia kalau tuan-tuan perasan, kalau sistem MERS 999, saya pernah pergi buat lawatan dekat sana, setiap saat sistem MERS 999 tu, yang panggilan 99 tu, setiap saat operator dia ni akan terima banyak prank call. Dia tak kisah. Dia tak tahulah sama ada tertekan ataupun anak dia main phone. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan, kerajaan kita telah mengadakan akta lah. Kita mewujudkan akta yang mana kalau tuan-tuan saja tekan 999 tu, tuan-tuan boleh didenda. Tuan-tuan boleh disabitkan kesalahan dan didenda lah. Sebab nak kontrol benda tu, prank call ni terlampau banyak. And then sama juga macam kami, Kos Pasar Sat, 98% detection yang kami terima tu adalah fast alarm. Dia tak kisah dia sama ada tertekan, ataupun faktor cuaca, ataupun alat tu dia tiba-tiba macam terhempas, dia tertekan. Banyaklah, 98% tu, dia banyak faktor kenapa fast alarm tu. And then yang kita MCC hadapi pun
perkara itulah 98% tu detection tu adalah fas alam. Hanya 2% sahaja yang orang kata betul-betul yang dalam situasi kecemasan. Tapi tak apalah. Kami sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap amaran kecemasan daripada beacon ni, kami mempunyai anggota yang terlatih yang mana kami maknanya terlatih untuk verify perkara tersebut sama ada memang betul-betul fas alam ataupun real situation. Sebab kalau setiap amaran kecemasan tu kita tak ada skill untuk verify, maknanya kita tak ada skill untuk verify tu, takkanlah setiap kali kita terima amaran kecemasan tu kita kena hantar aset. Itu dah melibatkan kos yang tinggi. Jadi kami dekat MyMCC ni dengan kepakaran yang ada, pengalaman yang berkhidmat di MCC ni, kita gunakan kepakaran tu untuk verify benda tu sama ada fas alam ataupun real situation. Okey, itu untuk elemen yang keempat lah, MyMCC. Okey, elemen yang kelima, setelah kita verify, maknanya setelah kita tentukan dekat elemen yang keempat tadi, kalau sekiranya amaran kecemasan daripada beacon yang elemen yang pertama tadi tu adalah benar-benar dalam kecemasan, kita akan hantar amaran kecemasan tadi tu. Kalau melibatkan maritim, kita akan hantar kepada MRSC lah, atau dipanggil kalau dalam sistem kos pasaran ni dipanggil RCC. Kita ada 5 MRSC. Kita ada MRSC Kuantan, kita ada MRSC Langkawi, kita ada MRSC Johor Bahru, kita ada MRSC Kuching, kita ada MRSC Kota Kinabalu. Dan data-data kecemasan tersebut akan dihantar mengikut kawasan tanggungjawab MRC tadilah. Kalau berlaku dekat Selangor, kita akan hantar kepada MRC Johor Bahru dah. Dan dekat sini kita ada sistem planning aids yang boleh digunakan untuk create incident tadi. Untuk kalau dalam mencari jaminan maritim ni kita ada SMC. Jadi SMC tu dekat sistem MRC tadi, dia boleh create sistem SAR Master, kita panggil SAR Master, untuk mengendalikan kes yang kita hantar daripada amaran beacon kecemasan tadi. Dan sistem planning ini juga tak semestinya digunakan untuk data amaran kecemasan daripada kos pasaran saja. Sekiranya dia terima daripada panggilan call Mesnananai tadi, dia terima amaran kecemasan tu melalui report polis ke apa, dia boleh gunakan sistem SAR Master ni untuk melaksanakan operasi menyelamat lah. Itu adalah elemen yang kelima. Maknanya tindakan menyelamat ni akan dilaksanakan oleh MRC, 5 MRC tadi untuk kawasan tanggungjawab masing-masing. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mic. Tuan-tuan boleh dengar ya? Macam ada wataan. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum Tuan Safi. Assalamualaikum Encik Safi, boleh tolong mute mic kuatlah. Okey, itu adalah 5 elemen. Saya harap tuan-tuan boleh fahamlah macam mana sistem ini berfungsi. Okey, seterusnya saya nak kongsikan mengenai teknologi terkini daripada kos pasaran, iaitu second generation beacon, yang mana macam saya cerita dekat first element tadi, kita ada 3 beacon utama. Kalau tuan-tuan tengok dekat slide saya ni, daripada mana datang amaran kecemasan tadi, daripada 3 beacon, PLB, EPIRB dan ELT. Untuk first generation beacon,
beacon-beacon ni hanya boleh menghantar satu hala sahaja amaran kecemasan tu. Maknanya dia boleh hantar kepada satelit, satelit hantar kepada elemen yang ketiga, LUT, dan kita hantar proses dekat MyMCC. Tetapi untuk second generation beacon ni, tuan-tuan dekat beacon tuan-tuan, PLB ataupun EPIRB ataupun ELT tu, especially PLB lah, sebab PLB ni siapa-siapa boleh pakai kan, and then dia tak ada syarat yang dapat mengekang penggunaan dia. Okey, untuk PLB ni dekat, kalau tuan-tuan tengok dekat slide ni, kalau dulu untuk first generation beacon ni, tuan hanya boleh menghantar amaran kecemasan tuan-tuan tadi, and then tuan-tuan tak tahu pun yang amaran kecemasan tuan-tuan tadi tu dah diterima oleh pihak berkuasa ataupun tidak. Tetapi melalui teknologi terkini yang diupdate oleh pihak Kospasasat, tuan-tuan, kita MyMCC ni dapat menghantar isyarat frekuensi 406 melalui frekuensi tadi, hantar kepada tuan-tuan yang mengatakan isyarat kecemasan yang tuan-tuan hantar tu kita dah terima, dan kita akan melaksanakan operasi menyelamat lah, mengikut kepakaran masing-masing lah. Kalau macam aviation lah, kalau maritim lah. Itu dia punya kelebihan lah, antara kelebihan second generation beacon. Dan bagaimana sistem ni berfungsi, dia agak complicated lah, very technical. Tapi secara ringkas dia, macam tu lah dia berfungsi. Untuk first generation beacon dulu, kita tak tahu sama ada amaran kecemasan kita tu diterima ataupun tidak oleh pihak berkuasa. Tetapi melalui teknologi yang terkini ni, second generation beacon, kita dapat tahu. Kalau sebagai contoh, kalau tuan-tuan dekat laut, okey, maritim dah terima amaran kecemasan daripada aku. Maknanya dekat situ tuan-tuan pun boleh tenang. Yelah, kalau tuan-tuan tak hadapi situasi tu, mungkin tuan-tuan akan panik lah macam-macam. Tetapi dengan SGB ni, tuan-tuan dapat tahu, okey, maritim dah terima amaran kecemasan aku. Dan dia orang dah hantarlah tim penyelamat untuk menyelamatkan tuan-tuan. Okey, antara kelebihan SGB ni, teknologi yang baru ni, yang pertama adalah kurangkan masa untuk penyampaian amaran dan kedudukan kecemasan, yang mana untuk SGB ni, kebanyakan beacon SGB ni dah memang ada GPS yang mana kedudukan. Kalau first generation beacon dulu, dia very technical. Very technical ni sebab apa? Sebab macam mana dia tentukan kedudukan tuan-tuan, dia tentukan berdasarkan frekuensi, masa detection, lepas tu kedudukan satelit. Tetapi dengan second generation beacon ni, beacon tersebut memang dilengkapkan dengan lokasi lah, GPS. Maksudnya lokasi itu boleh dikatakan 100% yang tepat. Okey, yang kedua adalah penjejakan yang lebih baik bagi beacon yang bergerak. Maknanya bila dah ada GPS, tuan-tuan kalau dekat laut, kalau dekat laut ni kan dia ada current yang boleh menghanyutkan tuan-tuan. Maknanya setiap kali satelit lalu akan ada update kedudukan tuan-tuan sebab dia dah ada GPS. Itu kelebihan dia. Yang ketiga adalah lebih reka bentuk dia. Kalau dulu kalau ni saya boleh tunjuk contoh, kalau dulu first beacon tu tuan-tuan tahu diperbuat daripada apa? Daripada besi, dan saiz dia tu amat besar lah. Saya boleh bagi contoh macam telefon lah. Kalau dulu telefon, kalau tuan-tuan tengok macam apa? Macam botol air kan, besar kan. Tapi sekarang ni dah nipis, dah kecil. Dia sama je. Teknologi beacon ni sama je. Dia ada update lah. Maknanya reka bentuk dia lebih apa, flexibility lah. Maknanya senang pegang. Okay. Yang keempat adalah membenarkan lebih banyak perkhidmatan disediakan. Maknanya macam tadi yang saya cerita, kalau dulu dia hanya boleh hantar kecemasan, tetapi sekarang ni kita boleh tahu, pemilik beacon ni boleh tahu yang amaran kecemasan tadi dah diterima oleh pihak berkuasa. Sama juga macam lebih banyak maklumat berkaitan yang dihantar kepada RCC. Benda-benda ni adalah bergantung kepada pengeluar beacon. Sebagai contoh, macam saya bagi contoh yang senang, macam telefon. Kalau tuan-tuan nak teknologi Apple, tuan-tuan belilah telefon Apple.
kalau nak teknologi Android, belilah yang telefon yang keluaran Android. Tetapi function telefon ni adalah sama. Adalah untuk kita gunakan untuk bercakap, berkomunikasi antara satu sama lain. Sama juga dengan konsep beacon ni. Tujuan beacon kecemasan ni adalah untuk menghantar amaran kecemasan tu kepada pihak berkuasa ataupun orang dekat darat lah, kalau berlaku dekat laut. Contoh dia macam tu lah. Maknanya saya tak boleh nak bagi spesifik beacon ni macam ni sebab ia bergantung kepada pengeluar. Sebagai contoh, saya bagi contoh berkenaan dengan penggunaan bateri berkurangan. Ada beacon yang saya terima, saya dapati, ada beacon tu dia boleh bertahan sehingga 4 hari ataupun seminggu dia punya bateri tu. Itu adalah bergantung kepada manufacturer beacon lah. Okey. Saiz beacon yang lebih kecil, tadi saya dah ulas. Pilihan homing yang diperluaskan. Okey. Pilihan homing yang diperluaskan ni, untuk makluman tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan homing ni? Homing ni adalah kalau tuan-tuan kalau dekat kapal penyelamat ni, dia ada satu, bukan 406 saja, dia ada frekuensi khas 121.5 yang mana kapal-kapal SAR ni ataupun pesawat-pesawat macam biasanya pesawat tentera lah ataupun pesawat government ni memang dipasang dengan sistem Starfinder, yang mana Starfinder ni akan mengesan frekuensi 121.5 tadi. Maknanya kalau kapal terbang, kalau dia dia terbang, dia akan sentiasa carilah homing signal tadi. Maknanya untuk beacon yang SGB ni, dia dapat perluaskan lagi penggunaan homing signal ni. Itu adalah sedikit sebanyak dengan berkenaan dengan SGB lah. Saya share dengan tuan-tuan. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, setelah kita beroperasi sistem kospasasak ni, kita dapati dekat negara kita ni, kita tak ada satu platform yang mana satu platform yang digunakan untuk pendaftaran beacon. Sebab sebab apa perlunya sistem pendaftaran beacon ni? Okey, sistem pendaftaran beacon ni sangat perlu sebab setiap detection yang masuk dekat workstation tu, dia hanya mengeluarkan, dia akan hantar lokasi, masa dan 15 nombor hex ID beacon tuan-tuan dan country code. Maknanya sistem pendaftaran beacon ni sangat-sangat diperlukan sebab kita nak tahu maklumat asas kepada pemilik beacon tadi. Sebagai contoh, jenis beacon, maklumat pemilik beacon. Maknanya siapa punya pemilik tu, and then nombor kecemasan untuk dihubungi, dan maknanya maklumat dekat apa tuan-tuan guna. Sebagai contoh, kalau EPIRB dekat kapal berapa panjang, warna apa, itu basic. Sebab kita sangat perlukan maklumat beacon tu sebab kita nak gunakan untuk proses verify tadi. Kan saya dah cakap tadi, 98% daripada detection beacon yang diterima oleh sistem kospasasak ni, 98% adalah fas alam. Jadi melalui sistem pendaftaran beacon ni, dia dapat membantu, sangat-sangat membantu kami di MyMCC ni untuk melakukan proses verify tadi. Maknanya kalau sekiranya tuan-tuan tak daftarkan beacon tuan-tuan, kami akan mengambil masa yang lama lah untuk cari maklumat tuan-tuan tadi tu. Kita terpaksa cari melalui Google ataupun kita tanya dengan SKMM, banyaklah dia punya tu. Sekiranya tuan-tuan berdaftar dengan sistem pendaftaran beacon kami, pendaftaran beacon ni bagi pemilik beacon ni adalah free, tak dikenakan bayaran. And then tujuan dia hanyalah untuk sekiranya beacon tuan-tuan tadi tu trigger, kita dapat tahu siapa pemilik beacon. And then tuan akan dapat lihat kesan bagi sistem pendaftaran beacon ni. Nanti saya share dekat dekat kes yang sebenar nanti.
Macam mana pergerakan perjalanan kes tu yang kita handle kalau dia melaksanakan pendaftaran vehicle lah. Maknanya smooth je. Tuan-tuan boleh tengok lah. Okey, itu berkenaan dengan sistem pendaftaran vehicle. Okey, untuk sistem pendaftaran vehicle ni, kalau tuan-tuan hadirin lebih kurang 100 orang hari ini ni, ada memiliki vehicle dan tak tahu macam mana nak daftar, tuan-tuan boleh call kami di MyNCC, kami akan bagi tuan-tuan manual. Dan sistem ni sangat simple lah. Maknanya simple, daftar pun free, lepas tu pendaftaran pun hanya tak adalah complicated. Terlampau simple sebab kita nak data beacon tuan-tuan sebut. Mungkin tuan-tuan yang ada hari ni boleh bersama boleh telefon kami lah untuk dapatkan manual tu untuk macam mana nak daftar. Okey, kalau kita tengok dekat statistik pendaftaran beacon ni, kita masih rendah lah. Dalam lebih kurang 2,718 pendaftaran beacon bagi keseluruhan beacon lah, PLT, PLB, EPIRB. Dan pendaftaran beacon ni sebenarnya beacon-beacon yang ada dekat Malaysia ni sebenarnya lagi besar. And then untuk laporan tahunan kos pasasan yang kita hantar kepada pihak sekretariat, lebih kurang dalam 20% ke 25% je detection beacon yang kita terima tu berdaftar dengan kita. Maknanya berdaftar dengan BIM tadi lah. Jadi itu adalah satu angka yang kecil. Dan saya share dengan tuan-tuan setiap tahun untuk mesyuarat sekretariat kos pasar, benda tu ditegur oleh pihak sekretariat lah. Kenapa kita tak boleh nak tingkatkan pendaftaran beacon ni. Maknanya maklumat pendaftaran beacon. Jadi saya seru kepada tuan-tuan yang ada hari ini ni untuk share kepada sahabat-sahabat tuan yang ada bot kapal yang ada beacon supaya daftar beacon. Dia benda tu bukan untuk macam tuan-tuan tak perlu risau. Selagi tuan-tuan tak trigger beacon kecemasan tu, kami sistem kos pasar ni tak dapat detect tuan. Ada setengah tu orang ada isu macam daftar nanti maklumat dia tersewa. Tak, sebab benda ni digunakan bagi tujuan keselamatan. Maknanya sekiranya tuan-tuan trigger beacon tuan-tuan tadi, baru kita buka sistem pendaftaran kita untuk cek siapa owner dia. Sebab kita nak laksanakan operasi menyelamat tuan-tuan ni. Jadi sebab itulah pentingnya tuan-tuan ni berdaftar dengan kami sebab kita nak tahu siapa owner dia. And then kita nak tahu proses verify tu, maknanya operasi menyelamat tu sekiranya tuan-tuan berdaftar dengan kami akan mudah lah. Maknanya tak perlu tunggu proses, akan ambil masa yang lama. Itu tujuan dia. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada beacon PLB, tak kisahlah yang gunakan dekat darat ke, dekat laut ke, boleh sama-sama kita tingkatkan statistik pendaftaran beacon ni. Okey, itu adalah pendaftaran beacon. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengesanan beacon. Saya nak share dekat tuan-tuan, selama kita beroperasi daripada tahun 2015 hingga sekarang, kita ada kes lebih kurang dalam 1,691 detection lah yang kita terima dekat MCC. And then dekat sini saya nak share dengan tuan-tuan beberapa kes yang menarik lah. Bukan menarik, beberapa kes yang kita terima, yang kita dapat bantulah. Yang mana masa-masa ni yang kita dapat bantu, yang mana yang kita terima yang memang dalam keadaan kecemasan lah. Okey, yang pertama adalah, dia sebenarnya banyak lagi tapi saya share dengan tuan-tuan ni yang orang kata yang kita boleh lihat lah kepentingan teknologi yang kos pasar Sarawak ni kepada kita ni, kepada penduduk Malaysia ni. Sebab apa? Sebab sistem kos pasar ni kerajaan dah keluarkan satu perbelanjaan yang besar, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia ni kurang kesedaran untuk pakai sistem tersebut. Jadi satu kerugian yang besar lah bagi saya lah kepada tuan-tuan. And then kami di pihak agensi yang melaksanakan tugas mencari jam menyelamat ni,
kami terpaksa keluarkan kos yang besar, terpaksa mengambil masa yang lama untuk mencari tuan-tuan ya. Contohnya kalau yang berlaku dekat laut, kita terpaksa buat sampai seminggu, 5 hari, 4 hari. Tetapi dengan ada punya beacon, kita dapat time tu untuk cari tuan-tuan yang dalam kecemasan tadi. Okey, yang pertama adalah beacon PLB yang mana daripada terbang pesawat awak yang terlepas dekat cukai, dan kita dapatlah amaran kecemasan itu daripada PLB yang pilot ni pakai. Maritim Negeri Pulau Pinang, mohon mute. Okey, yang kedua adalah IPEP yang berlaku pada April 2018 yang mana yang berlaku dekat Miri. Dan 38 mangsa berjaya diselamatkan dan 1 mangsa ditemui matilah. Tapi biasanya kalau IPEP, kapal-kapal yang kapal dagang apa semua ni saya tak risau. Sebab dia orang ni untuk shore base maintenance ataupun requirement untuk keluar pelabuhan tu memang diwajibkan lah pasal PLB ni. Jadi saya risau untuk keselamatan ni adalah nelayan-nelayan pesisir pantai yang bot-bot kecil-kecil ataupun yang bot kelas A, kelas B, kelas C tu, saya rasa memang amat-amat penting lah untuk penggunaan PLB ni. Okey, yang ketiga kita terima ELT daripada pesawat helikopter PDRM. Ini pun kita terima. Tetapi benda ni macam ELT ni sebab dia terhempas dekat dengan airport dan semua orang boleh tengok. Maknanya senang jumpa lah. Kepentingan ELT ni dia akan nampak bila berlaku dekat kawasan yang susah kita jumpa. Kalau dulu sebelum ni kita pernah dengarkan pesawat Nuri yang terhempas dekat Genting Highland tu kan, yang mengambil masa kan. Jadi benda-benda teknologi yang yang melibatkan satelit ni penting sekiranya pesawat-pesawat ni kita bukan minta berlakunya kejadian ni, tetapi sekiranya dia terhempas di kawasan yang jauh daripada orang, tak payah kita nak jumpa. Jadi teknologi ni lah yang akan membantu kita untuk cari kedudukan pesawat-pesawat tersebut. Okey, yang ini adalah distress alert daripada IPEP yang berlaku pada 2021. Okey, yang ni kita terima daripada helikopter yang mendarat kecemasan Navy dekat Lumut, helikopter Senek. Ini kita terima. Okey, yang ini pun daripada TUDM. Yang ini dia terhempas dekat airport TUDM Batu Mut. Ini masa dia nak take off kalau tak silap saya kes ni. Tapi kita ada terimalah amaran kecemasan daripada PLB pilot yang pakai. Okey. Yang ni adalah berkenaan dengan distress alert daripada PLB. Yang mana kalau kita baca detail berkenaan dengan kes ni, beacon berdaftar dalam BIM. Bila dia daftar dengan sistem pendaftaran beacon tu, kita cepat untuk menghantar bantuan. Kalau tuan-tuan baca, mengambil masa yang sekejap lah. Dan kita boleh hantar aset untuk pergi tengok apa yang berlaku dekat aset tu. Okey, yang ni saya nak share yang saya rasa penting lah dekat tuan-tuan. Kepentingan teknologi beacon kecemasan ni adalah saya nak share dengan tuan-tuan kejadian 8 penyelam hilang di perairan Miri. Yang mana saya nak share dengan tuan-tuan kronologi dia. MAC telah menerima isyarat kecemasan beacon PLB, ID yang saya cakap tadi. Ini je yang kita terima. Kita terima 42A bla 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 yang nombor-nombor biru ni ada 15 number and then posisi dia. And then pukul berapa? Okey, setelah kita semak isyarat kecemasan ni, kita dapati
dia ada berdaftar dalam BIM dan pemilik PLB tersebut adalah Encik Jimmy. Dan kita petugas ni sebab dia pemilik beacon ni, dia berdaftar dengan sistem pendaftaran beacon kita ataupun BIM. Jadi kita segera menghubungi Encik Jimmy dan memaklumkan, dia maklum satu kali bot kecil bernama Koko telah keluar ke laut bersama satu boatman dan 8 penyelam. Dia maklum macam itulah. Okey, jadi kita telah arahkan dia supaya dia cek. Maknanya dia cek sama ada bot dia ni okey ke tak okey kan. Tetapi sejam selepas kita call yang kita terima isyarat kecemasan tadi tu, itu adalah proses verify kita lah. Sejam selepas kita terima tu, dia call balik, pemilik beacon ni dia call balik, dia kata memang dia telah dimaklumkan oleh boatman dia tadi tu yang tim penyelam, 8 orang penyelam ni yang sepatutnya berada di, maknanya bila dia selam, dia timbul dekat kawasan ni, tetapi dalam tempoh masa yang ditetapkan tu, penyelam tu tak timbul dekat situ. And then boatman ni macam kelam kabut lah, dia terpaksa carilah ke mana 8 orang ni pergi, sebab biasalah dekat laut ni kan dia ada arus apa semua, kita tak boleh nak, kita tak boleh nak predict, kita tak boleh nak baca dekat mana. And then kalau tuan-tuan perasan tuan-tuan yang pernah ke laut ni sebenarnya luas. Kalau tuan-tuan berada dekat dengan laut tu dengan bot yang contoh dia 20 kaki, tuan-tuan akan rasa kerdil, kecil. And then kalau orang kata jawab dalam satu batu, dua batu, tuan-tuan dah tak nampak dah. Macam nampak putih je, samalah. Jadi boatman ni bila dia menjidari yang kru penyelam tadi tu tak timbul di tempat yang dia mark, jadi dia dah panik dah, dia dah start cari. Jadi bila MCC ni kita terima panggilan daripada Cik Jimmy ni yang memaklumkan memang penyelam tu tak timbul yang saya cerita tadi tu. Jadi Cik Jimmy juga maklum yang pemilik yang PLB dia, yang PLB kepunyaan dia tu dibawa oleh salah seorang penyelam tersebut. Okey. Jadi kita dapat maklumat dan kita verify pada waktu tersebut yang kes ni memang orang kata memang real lah, sebab detection dah ada. Lepas tu berdasarkan situasi yang kita terima daripada pemilik beacon tu yang mengatakan memang orang kata dia dalam kecemasan lah, sebab tu dia trigger beacon tu. Okey. Jadi pada lebih kurang dalam pukul 1 MyMCC telah bertindak, kita call sebab berlaku dekat Miri di bawah kawasan MRC Kuching, maklumkan kejadian tersebut. Jadi MRC Kuching ni dia maklumkan kepada Zon Maritim Miri untuk hantar SF, dan Zon Maritim Miri telah menghantar bot kilat 41 dan 42 ke lokasi PLB di Gesan. Okey, kita juga telah minta bantuan sahabat pasukan Polis Marine untuk sama-sama bantu buat pencarian. Selain itu kita juga maklum kepada Jabatan Perikanan Laut Sarawak, APAM, Unit Udara Bomber. Kita call lah sebab kes ni memang kita yakin memang orang kata memang on distress alert. Jadi hasil daripada trigger beacon PLB tadi tu, kita dah boleh hantar headset dan kita boleh, maknanya kita boleh segera bertindak. Jadi lebih kurang dalam pukul lebih kurang pukul 2, pukul 5 minit tu kita kilat 41 ni telah menyelamatkan 6 kali penyelam tadi. 6 kali dia ada 8 orang. Tapi first kita selamatkan dekat posisi lain, dan 2 orang lagi tu kilat 42 telah menyelamatkan 2 kali penyelam di posisi yang lain lah. Jadi apa yang kita tengok dekat daripada kes ni, satu, pemilik beacon ni dia daftar beacon. Lepas tu tindakan yang kita ambil tu boleh ambil segera, sebab yalah macam saya cakap lah, kadang-kadang kita MyMCC ni dia terima terlampau banyak detection,
Jadi sekiranya tak berdaftar dalam BIM, kita akan mengambil masa lama untuk proses verify tadi. Sama ada benda tu betul-betul berlaku ataupun fals alam. Jadi melalui kes ni, Encik Jimmy ni, kita segera bertindak sebab kita dapat call owner dia kata memang, orang kata apa, memang beacon dia tu digunakan oleh penyelam yang dia bawa tu. Jadi maknanya proses verify kita tu adalah memang betul registration dah, dan kita dah telah hantar asset dan kesemua mangsa tu telah berjaya diselamatkan. Okey. Itu yang berlakulah melalui kes ni. Kalau saya rasa tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan insiden kehilangan seorang pelatih juruselam tentera darat. Tahun ni berlaku yang mana dia tu sedang melaksanakan latihan selaman lah. Iaitu adalah penyelam daripada, kalau tak silap saya, daripada tentera darat. Jadi penyelam tu dia hanyut dekat kawasan perairan Pulau Udang Melaka, tetapi mayat mangsa ni kita jumpa dekat dekat Tanjung Sepat, Selangor. Tuan-tuan tahu berapa jarak antara tempat dia hilang tu dengan tempat mayat yang kita jumpa tu? Jarak dia lebih kurang 60 batu. Tuan-tuan bayangkan berapa jauh 60 batu ni tuan-tuan. Jauh tuan-tuan. Lebih kurang 100 kilometer. Kan? Kalau di-convertkan kepada kilometer. Maknanya berapa jauh dia hanyut tu. Jadi sekiranya, yalah, benda nak berlakukan kita pun tak ni kan. Sekiranya penyelam tu dia ada beacon PLB, mungkin walaupun kalau kita tak berada di tempat tu, tetapi kalau dia guna beacon, kurangnya kalau apa-apa yang berlaku dekat laut, dia timbul dekat darat, dekat permukaan air, sekurang-kurangnya beacon tu boleh trigger. Jadi kita bolehlah jumpa dia awal. Maknanya kalau kita tengok yang kes yang anggota tentera ni, lebih kurang selepas 12 hari baru kita jumpa dia. Jadi yalah, mayat kan, lebih daripada 2 hari 3 hari dah ni kan. Tapi itulah benda nak berlaku kan. Jadi sekiranya mungkin kalau tuan-tuan yang ada hari ni suka buat aktiviti yang macam, tak kira lah, contoh sekarang ni musim candak sepotong ke, ataupun suka menyelam dekat pulau-pulau. Jadi gunalah teknologi PLB tadi tu, yang saya duk cerita daripada awal sesi kita ni, guna beacon ni. Sebab kita tengok yang daripada kronologi yang kes yang saya share dengan tuan-tuan tu, cepat kita dapat menyelamat. Jadi dengan kos kita dapat jimatkan, agensi pun tak perlu mengeluarkan kos yang tinggi. Sebab kos, biarlah tuan-tuan tahu kan, dekat laut ni kos dia daripada segi minyak apa semua mahal kan. Jadi benda-benda macam tu berjaya dapat kita kurangkan lah. Jadi dengan teknologi yang ada, yang kerajaan beli, sistem kos pasar ni, mungkin tuan-tuan yang ada hari ni, yang komuniti maritim yang ada hari ni, boleh gunakan teknologi ni yang kita ada ni. Tuan-tuan hanya perlu beli, kalau yang personal punya, tuan perlu beacon. And then untuk beacon tu, harga dia lebih kurang, kalau yang apa yang saya tahulah, saya tak jual beacon tu. Tapi lebih kurang dia harga dalam 1,000 sehingga 2,000 lah harga dia. Tapi bergantung kepada jenis dan maknanya jenama beacon tersebut. Saya rasa kalau tuan-tuan yang ada hari ni yang jenis lakukan aktiviti macam memancing ke, ataupun kalau yang pergi ke laut lah, memancing ke, ataupun yang selam, kos benda lain lagi mahal daripada kita nak beli beacon tersebut. Sebab apa? Sebab beacon tu adalah untuk safety kita lah. Jadi saya rasa kalau peralatan lain tu lagi mahal. Macam contoh, saya bagi yang orang yang yang suka masuk hutan, pakai mountain bike. Kos kalau basikal mountain bike tu saya
yang okey lah, yang brand yang tu pun saya rasa dah puluh-puluh ribu, belah-belah ribu sebiji. Tapi takkanlah untuk keselamatan kita, beacon PLB ni kita tak dapat beli. Jadi rugilah dekat situ. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada bersama kita hari ni dapat sebarkan. Mungkin tuan-tuan boleh bagi tahu dekat kawan-kawan yang tuan-tuan yang buat aktiviti yang berisiko ni untuk gunakan beacon ni untuk bagi tujuan keselamatan. Itu saja. Okey. Boleh tuan-tuan Okey, selain daripada tu untuk memastikan keberkesanan MyMCC ni, saya share dekat tuan-tuan, kita juga hadir pada mesyuarat tahunan yang dilaksanakan oleh pihak sekretariat lah. Setiap tahun kita tak pernah miss lah. Antara mesyuarat-mesyuarat penting adalah Kospasasak Council, Joint Community Meeting, Southwest Pacific ataupun EWG lah. Jadi bila kita sertai mesyuarat ni, kita dapat maklumat penting, and then standard-standard yang terbaru yang ditetapkan oleh Kospasasak tu kita tahulah update yang terkini. Jadi kita di pihak FMM memang sentiasa hantarlah pegawai-pegawai kita untuk bersama-sama dengan pihak sekretariat untuk memastikan sistem ni berfungsi dengan baiklah. Okey, seterusnya adalah kita melaksanakan haibahan melalui medium elektronik mengenai kecemasan ni lah. Kalau tuan-tuan perasan, biasanya dekat TV1 atau TV3 ada iklan keselamatan di laut, yang mana yang ada, kalau tuan-tuan tengok TV, perasanlah benda tu, beacon tu adalah PLB lah. Dan selain daripada tu, kita juga buat haibahan melalui media elektronik lain lah, Facebook, APMM, untuk bagi tahu kepada komuniti-komuniti maritim ataupun komuniti-komuniti orang yang suka buat sukan lasak ni, ataupun tak kisahlah, yang mana kepentingan penggunaan PLB lah untuk tujuan keselamatan. Jadi tuan-tuan yang ada hari ni pun boleh share lah. Kita ada banyak poster-poster yang kita hantar dekat Facebook, Instagram, agensi, banyaklah. Okey. Yang ketiga, kita telah, dia sebenarnya tuan-tuan, untuk penggunaan PLB saja, dia sebenarnya kena setiap tahun SKMM akan telah peruntukan untuk dikenakan macam bayaran pengutukan radas, lebih kurang kalau tak silap saya 180. Tetapi kita agensi yang pantau sistem Kospasasak ni, sebab kita nak galakkan komuniti rakyat kita Malaysia ni galakkan gunakan PLB bagi tujuan keselamatan. Kita telah melaksanakan kerjasama dengan SKMM tadi untuk diberi pengecualian bayaran fee tadilah. And then alhamdulillah pihak SKMM telah meluluskan perkara tersebut, dan untuk pemilik PLB sepatutnya dia kena bayar lebih kurang 180 lah pengutaran radas tu, bagi setiap tahun dia kena renew setiap tahun. Tetapi sebab kita nak galakkan komuniti kita dekat Malaysia ni, galakkan penggunaan, jadi kita minta dengan SKMM dan SKMM luluskan. Jadi sekarang ni fee tu tak dikenakan lah kepada pemilik beacon PLB. Tapi untuk EPIRB tu saya rasa masih dikenal. Biasanya EPIRB ni digunakan oleh syarikat-syarikat yang besar lah. Okey, itu saja daripada saya mengenai perkongsian teknologi Kospasasak. Mungkin tuan-tuan ada, ni saya Tuan Moderator. Ya, terima kasih Lieutenant Faizal bin Osman, perkongsian yang sangat banyak memberi informasi tadi. Dan tanpa membawa masa, saya menjemput kepada sesiapa, tuan-tuan dan puan-puan yang berhasrat untuk bertanya soalan ataupun memberikan pandangan masing-masing. Saya membuka dia sesi di sini, tuan.
Baik, di sini saya ingin berkongsi soalan yang ada daripada bahagian chat. Soalannya berbunyi daripada KM Siangin, merupakan satu cadangan agar FMM membekalkan kepada semua seabot dan kapal-kapal FMM untuk beberapa unit PLB ataupun EPUB yang boleh dibekalkan. Tuan Faizal boleh mohon ulas sedikit? Okey, untuk KM Siangin tu sebenarnya kita di peringkat bahagian carilamat ibu pejabat memang dalam proses untuk melengkapkan aset-aset dan anggota FMM ni dengan kelengkapan beacon tadilah. And then kita kalau ikut kita punya SKT bahagian MyMCC pun kita perlu pergi cek dua tempat iaitu kita cek dan kita ajarlah macam mana cara nak macam mana nak buat maintenance dua tempat. And then yang tu kita laksanakan kalau di KM Siangin dekat Penang Penang belum kita sampai lagi lah. And then untuk tambahan juga kalau tuan-tuan yang ada dekat kapal bagi anggota FMM, tuan-tuan boleh cek sendiri beacon tuan-tuan tu yang dekat EPUB mengenai sebab dia dekat beacon EPUB tu ada dia tarikh luput. Maknanya kalau benda tu dah expired, tuan-tuan boleh request buat pembaikan lah. Buat pembaikan, berikut pembaikan biasa macam ni, itu adalah untuk EPUB. Okey, untuk PLB tahun lepas kita ada membuat pembelian lebih kurang 100 ke 100.5 PLB dan kita agihkan kepada maritim-maritim negeri dan zon. InsyaAllah tahun ni kita ada usaha lagi untuk membuat pembelian PLB sebab kita tengok kepentingan dia tu memang penting lah. And then untuk yang beacon PLB yang ada, kita sebenarnya dah ada beacon PLB tu tapi yang dah expired battery, kita dalam tahun ni kita insyaAllah kita akan BCLBB akan kumpulkan benda tu untuk kita buat maintenance lah. And then ialah untuk lengkapkan beacon ni kita tak boleh nak buat sekaligus semua kan sebab dia kos yang tinggi. Jadi insyaAllah kita dalam masa 2-3 tahun lagi kita akan lengkapkanlah untuk aset-aset FMM ni. Tapi kebanyakan sekarang ni almost adalah beacon tu memang ada. Tapi kalau macam dekat boat ada EPUB satu je. Tapi sebenarnya benda tu dah cukup. Tetapi sebaiknya kalau macam kita anggota maritim ni, kalau kita buat escort ke sebaiknya ada PLB lah. Tapi pada pandangan saya kalau kita dah ada dekat boat satu pun dah cukup. Tapi baik-baiknya ada setiap anggota lah. Itu. Tapi kami di peringkat BCLBB ni akan cuba lengkapkanlah dengan beacon bagi aset-aset FMM yang ada yang belum ada lagi. Tapi tak banyak dah yang tak ada beacon. Dah banyak kapal-kapal melalui pegawai MRSC kita buat pembaikan lah. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan. Ada seterusnya, ada satu lagi soalan daripada Tuan Tuan Aziz Haji Taib daripada beliau merupakan seorang park warden di Miri Sibuti Coral Reef National Park. Dan beliau bertanyakan soalan, bila kita dah daftar PLB, adakah tempoh masa kena renew setiap tahun? Mohon pencerahan. Okey, dia untuk bila kita daftar dengan sistem pendaftaran beacon tu, sekiranya tak ada apa-apa perubahan, sebagai contoh perubahan daripada segi pemilik ataupun nombor kecemasan ataupun digunakan dekat boat mana-mana ataupun tarikh bateri expired, kita tak perlu pun renew. Tetapi sekiranya ada perubahan kepada perkara-perkara yang saya sebut tadi, benda tu kena buatlah. Sebab apa? Sebab saya cakap yang saya cerita tadi, kepentingan dia tu sebab kita nak proses verify tadi. Sekiranya benda tu tak update, susahlah kita nak dapatkan maklumat
yang orang kata kalau berlaku kecemasan tu kita nak dapat maklumat yang tepat. Itu jawapan daripada saya lah. Maknanya kalau tak ada update daripada dari segi user apa semua tu tak perlulah update. Kalau sekiranya ada, benda tu boleh update bila-bila masa dan juga tak perlu dan juga tak dikenakan sebarang bayaran lah. Maknanya tuan-tuan boleh, dia tak ada limit. Maknanya tuan-tuan sekiranya tuan-tuan ada keperluan untuk update tu, tuan-tuan boleh update je. Itu saja. Baik Tuan, satu lagi soalan kita ada daripada Lieutenant Razif. Soalannya berbunyi, seperti sedia maklum, APMM sentiasa bersiap siaga dalam sebarang aktiviti cari lamat serta penguatkuasaan di laut bagi menjamin kesejahteraan dan melindungi kepentingan awam serta negara. Adakah terdapat langkah-langkah keselamatan dalam menangani kebocoran maklumat rahsia lokasi maupun terdapat seorang pelan tindakan bencana sekiranya berlaku malapetaka atau bencana alam yang boleh mengganggu maklumat cyber di pusat operasi berkaitan di seluruh dunia yang fana ini? Sekian, terima kasih. Lebih kepada isu maklumat. Okey. Okey, untuk daripada segi SAR, nama pun SAR kan. Biasanya dari segi lokasi kejadian tu biasanya kalau tuan-tuan duduk dalam bidang SAR, biasanya kita lagi nak hebahkan. Kalau berlaku kecemasan tu kita nak hebahkan. Sebab mungkin untuk proses menyelamat tu, ialah kita sebagai agensi yang bertanggungjawab, kita tak semestinya 24 jam ada dekat situ. Tapi sekiranya kita buat hebahan tu kepada kapal-kapal, mungkin kapal-kapal yang ada dekat situ tu kebetulan dia ada dekat kawasan tu, dia boleh menyelamat. Dari segi daripada segi data tu, lokasi tu yang mengenai ISA tu, saya rasa tak ada masalah pun kita nak share untuk tu, kecuali kalau data-data berkenaan dengan operasi. Sebab itu adalah, ialah kalau kita buat operasi, kalau benda tu bocor, macam mana kita nak buat kan? Mungkin pesalah tu akan lain. Tapi dari segi SAR, pada pandangan saya, lagi kita hebahkan, lagi bagus. Sebab, ialah macam saya cerita tadi, laut ni besar. Maknanya kalau orang tahu, dia kata, ada orang, contoh dia, ada orang lemas dah dekat ni semalam, mungkin dia yang nak pergi ke laut tu, sambil-sambil dia nak cari pergi ke laut, ke tempat yang dia nak pergi tangkap ikan tu, dia dah boleh tengok sekali. Mana tahu kebetulan dia boleh, dia jumpa ke, sama juga yang macam saya share tadi. Hello? PTRD Malaysia, mohon mute. Sama juga saya share tadi dengan kes yang kita terima daripada PLB tadi. Kita sebenarnya yang dekat mana tadi? Dekat Kuching kot, kalau tak silap saya. Bila kita pergi sana tu, memang kita hantar aset, tetapi bila kita pergi tu, kita jumpa dengan orang yang trigger beacon PLB yang dalam kecemasan tu, rupanya dia dah ditolong oleh kawan dia yang kebetulan pada waktu tersebut ada dekat situ. Itulah dalam konsep SAR ni macam itulah, kita tak perlu nak berahsia kedudukan apa semua kan, sebab kita nak cari dia, kita dah selesai cari, selesailah tugas kita. Baik Tuan, terima kasih. Satu lagi soalan yang saya rasa dah ada jawapannya sekali daripada Puan Mastura daripada Malaysia Scuba Diving Association. Di mana atau boleh dapatkan link untuk daftar PLB? Di sini MISVC telah sharekan sekali link yang digunakan untuk daftar PLB. Dan jika ada yang berminat untuk membeli ataupun mendapatkan PLB, Tuan Faizal ada apa-apa saranan? Okey, untuk saranan saya berkenaan yang berminat untuk beli PLB ni, saya sarankan sebab ialah macam telefon juga, saya senang nak bagi macam perbandingan. Macam telefon juga, dia macam-macam pengeluar lah yang keluarkan PLB ni. And then untuk beli PLB ni, saya sarankan
satu, check type approval certificate dia tu yang diluluskan oleh pihak Sekretariat Kos Pasar. Maknanya tuan-tuan boleh sebelum beli, tuan-tuan dapatkan TAC dia, tuan-tuan call MyMCC, call kami tanya. Yang jenis ni diluluskan oleh Sekretariat Kos Pasar dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah tuan-tuan pastikan yang tuan-tuan beli yang dah disetting country code Malaysia. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan berada di luar Malaysia dekat US ke apa, kita di MyMCC ni akan dapat detection tuan-tuan dan kita akan, kalau contoh tuan-tuan pergi dekat US, tuan-tuan trigger beacon tuan-tuan, kita akan call USMCC untuk tanya dia orang lah. Maknanya kita tanya apa yang dia orang dah buat dengan tuan-tuan yang on distress tadi. Maknanya kita sentiasa keep communicate lah. Yang ketiga, tuan-tuan, saya sarankan yang ketiga ni sebenarnya jangan berlaku, tapi ada berlaku, saya terima kes ni. Ada yang beli dekat eBay sebab dia nak murah. Dia beli dekat eBay, tetapi bila sampai dekat custom, dia akan tahan. Sebab macam saya cakap tadi, dia sebenarnya kalau dari segi konsep, sebab dia memancarkan frekuensi, dia perlu ada AA. Walaupun fee dia tu dah tidak dikenakan oleh pihak SKMM, tapi pendaftaran dia tu masih perlu. Jadi kebanyakan orang yang beli dekat eBay ataupun dekat luar ni, kebanyakan akan ditahan di custom lah. And then walaupun benda tu macam bagi tujuan keselamatan, tetapi yelah custom kan, dia nak pastikan benda tu. Jadi proses untuk tuan-tuan keluarkan barang tuan-tuan daripada custom tu akan mengambil masa yang lama lah. Jadi tuan-tuan kena turun naik. Susahlah sikit. Tetapi kalau tuan-tuan nak beli, saya syorkan belilah yang dah ada dekat pasaran Malaysia walaupun dia mahal sedikit. Tetapi kebanyakannya yang saya tengok, dia dah country code Malaysia dan dia dah diluluskan untuk digunakan dekat sini lah. Itu atau Tuan Faizal boleh stop sharing screen, saya akan share pembekal-pembekal yang ada, senarai pembekal yang ada di Malaysia, Tuan. Boleh kan? Okey, saya tengah cari, Tuan. Sekejap. Assalamualaikum. Baik, Tuan. Boleh nampak, Tuan? Boleh. Ini adalah antara dealer-dealer PLB lah. Dia sebenarnya banyak je dealer-dealer yang PLB. Saya rasa kalau tuan-tuan yang ada dekat dalam ni yang hiking apa semua ada je. Tetapi macam saya cakap tadi lah, 3 perkara tersebut tu. Yang penting yang 2 tadi lah. Yang ada TAC yang diluluskan oleh Kos Pasar, sebab ada juga yang beli tu yang sebenarnya memang Kos Pasar tak dapat terima pun. Dia trigger, saya tak pastilah dia trigger adalah sebab dia frekuensi tu tak ikut yang Kos Pasar punya. Saya tak tahulah. Yang tu. Itu komen saya lah. Kalau nak beli PLB ni. Kalau satu lagi, kalau tuan-tuan nak gunakan dekat laut, saya sarankan beli yang buoyancy punya. Maknanya yang boleh terapung lah. Kalau nak beli, kan nanti kan jatuh laut tenggelam sekali dengan alat tu. Beli yang buoyancy. Itu bergantung kepada macam mana tuan nak guna beacon tersebut. Baik, saya rasa dah tak ada soalan lain. Sebelum saya tutup kita punya sesi webinar ni, di bahagian chat saya ada, oh maaf, ada lagi soalan daripada ni. Okey, yang pertama daripada NS, dengan beberapa kejadian yang berlaku di perairan Sabah beberapa kali, apakah langkah-langkah yang diambil oleh FMM untuk mengekalkan keselamatan keamanan kawasan pelancong seperti Sipadan, Semporna dan sekitar? Terima kasih.
Dan juga daripada PTRD Malaysia, sekadar cadangan, bolehkah pihak maritim sekiranya melakukan cari lamat bersama-sama orang tempatan yang memiliki bot sekiranya berlaku kehilangan orang-orang di laut, terutamanya sekiranya berlaku di pulau-pulau. Ini Tuan Faizal nak komen ataupun saya nak ulaskan? Boleh tuan komen? Baik, untuk soalan-soalan daripada PTRD Malaysia dan juga NS, mohon saya membuat sedikit ulasan. Untuk mengekalkan keselamatan, keamanan dan keselamatan di kawasan-kawasan pelancongan seperti di pulau-pulau dan juga kawasan-kawasan terpencil, IPMM sebenarnya ada bekerjasama dengan agensi-agensi sahabat dan juga komuniti-komuniti tempatan yang terutamanya komuniti-komuniti maritim di seluruh Malaysia. Sekiranya apabila berlaku insiden-insiden di kawasan terpencil tersebut yang mana aset-aset maritim Malaysia agak jauh untuk sampai ke tempat kejadian, biasanya kami akan menghubungi juga komuniti-komuniti pemancing ataupun nelayan yang berada di sekitar melalui radio-radio untuk mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang sedang dalam insiden tersebut. Dan setakat ini kerjasama yang kita dapat daripada komuniti sekitar sangat baik dan kita sebenarnya ada buat kerjasama dengan mereka melalui program-program sahabat maritim dan juga program-program lain yang merapatkan jurang di antara agensi pengurusan maritim Malaysia dan juga komuniti-komuniti di laut. Setakat ini kita tak ada isu lah pasal tu dan kami amat berbesar hati kerana dapat sokongan daripada mereka. Harap itu dapat membantu penjelasan daripada PTRD Malaysia dan juga NS. Dan selepas ni, okey. Jika tiada soalan lain, saya ingin mengingatkan semua untuk melihat di bahagian chat. Saya ada letakkan pautan untuk pendaftaran bagi peserta yang telah menyertai webinar ini untuk mengisi kehadiran dan akan dapat menerima sijil yang kami akan keluarkan dalam masa terdekat.